Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sambung kembali, dan sebelum kita menyambung perbincangan kita, ada soalan ni. Dia kata pandangan kita tak boleh kata Allah di atas sebab menyamakan Allah dengan makhluk yang di atas macam kipah. Dia tak. Makhluk di atas tu macam kipah. Lepas tu ada ustaz kata kalau gitu bukankah Allah melihat? Tidakkah kamu menyamakan Allah dengan makhluk yang melihat? Bagaimana menjawab perkataan mereka ini? Lepas tu ustaz itu kata batil akidah ini. Okay, itu soalan pertama. Soalan pertama dia kata, kita akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah kita yakni akidah ahli sunnah wal jamaah ini mengatakan Allah itu bukan duduk di atas, bukan bertempat di atas. Lepas tu dia buat contoh kipah lah. Sebab benarnya atas ada kipah dia lagi. Tak apalah. Contoh je. Jadi soalannya begini. Adalah untuk setuju. Yang tidak setuju dia kata, dah tidakkah kita kata Tuhan melihat? Tuhan melihat. Kita melihat tak? Kita melihat. Dah kita menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Sebab Tuhan melihat, kita melihat. Kalau gitu tak boleh katalah Tuhan melihat juga. Sebab melihat tu sifat makhluk. Nampak? Faham soalan dia? Faham tak? Saya bagi hak senang lagi. Okey. Contoh, Tuhan ada sifat kudrat, kita ada sifat kudrat. Tak? Jadi, kalau gitu, tak boleh katalah Tuhan ada sifat kudrat. Ataupun, Tuhan ada, kita ada. Jadi, kita tak boleh menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Jadi, Tuhan tak ada lah. Tengok tak dia punya cara tu. Kalau kita timbang kembali hujah tu, atas darat kering orang panggil salah. Atas darat kering pula. Dia nak ke gini, dia naknya gini. Nak supaya kita kata, sebagaimana kita kata Allah ada kudrat, kita ada kudrat. Kudrat Tuhan, kudrat Allah tak sama dengan kudrat kita. Apa masalah kalau kita kata Tuhan di atas? Kipah pun di atas, kita pun ada duduk atas, ada duduk bawah. Tapi Tuhan di atas duduk sama dengan atas kita. Dia nak gitulah. Dia nak bawa ke situ. Dia nak kata Tuhan bertempat tapi duduk sama dengan tempat kita. Tuhan ada tangan tapi duduk sama dengan tangan kita. Itu yang mereka nak bawa ke situ. Itu akidah yang mereka cuba nak tanamkan. Okey, faham tak? Jadi benda tu boleh terima ke tidak? Betul atau salah ataupun tidak? Akidah ahli sunnah ke bukan ahli sunnah? Hak ni kena kepada neraca akal dan neraca ilmu ni. Lepas tu kena faham kepada qaul-qaul para salaful ummah dan juga apa yang ulama letak dalam kitab akidah. Pertamanya, kias kepada sifat melihat, sifat wujud dan seumpamanya. Sebab dia kata, apa salah kita kata Tuhan ada tangan tapi tangan Tuhan tak sama dengan tangan kita? Apa kata Tuhan, apa salah kita kata Tuhan bertempat tapi tempat Tuhan tak sama dengan tempat kita? Padahal kita sama ni kata Allah Ta'ala ada, tapi ada Tuhan tak sama dengan kita kan? Tuhan bersifat kudrat tapi kudrat Tuhan tak sama dengan kita. Allah Ta'ala melihat tapi melihat Allah tak sama dengan melihat kita. Bukan kata kita kata begitu.
Kita kata begitu lah. Dah kenapa pada sifat hak tadi tak boleh terima, hak ni tak boleh terima. Jadi benda ini berlaku kerana al-hukmu ala sifah kal hukmi ala zat. Kaedah mereka. Hukum pada sifat ialah sama hukum pada zat. Mereka sama ratakan semua hukum. Mereka tak bezakan. Kalau kata kita ada kudrat kita tak sama kudrat Tuhan, kita boleh katalah Tuhan tu ada yat sebab Tuhan kata ada yat, tapi yat Tuhan tak sama yat kita. Okay. Jawapannya, ulama kita kata ada beza antara dua sifat tu. Sifat kudrat, iradat, melihat, mendengar, sifat wujud dan lain-lain sifat itu Allah sendiri yang kata, dan sifat tersebut tidak ada syubhah dengan sifat makhluk. Faham tak? Wujud kita faham. Wujud Khaliq, Qadim dengan wujud makhluk yang hadis. Kita faham dia beza. Makna kita boleh kata Allah Ta'ala wujud, kita wujud. Ada masalah. Jangan kita nafi wujud kita pula. Ada nafi wujud tu masalah lain pula tu. Jadi Allah Ta'ala mendengar, melihat. Sifat mendengar, melihat, berkuasa, berkehendak. Itu sifat Allah. Allah yang sebut dalam Quran. Wa huwas sami'ul basir. Idza arada syai'an. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripada itu kudrat, iradat. Semua itu, sifat tersebut tak ada syubhah pada makna dia. Kita dah faham makna tu yang layak dengan Tuhan. Dia tidak membawa kepada penyerupaan dengan makhluk, tidak membawa kepada mumatsal dengan persamaan dengan makhluk, tak ada syubhah persamaan dengan makhluk. Lain dengan sifat-sifat yang berbentuk anggota atau sifat yang khusus bagi jirim, seperti bertempat, bergerak. Sifat yang khusus bagi sifat jirim ni ada persamaan dengan makhluk. Persamaan ada dengan makhluk, iaitu persamaan dari segi takdirlah. Kalau makhluk itu jirim tu bergerak atau diam, bertempat dia. Maka bila ada mana-mana ayat Al-Quran ataupun hadis, kerana itu bila ada ayat tersebut, para ulama mengambil terus dua jalan. Ambil jalan selamat ditakwil, jalan selamat diserahkan makna. Qiraatuha tafsiruha qiraatuha. Tafsirannya ialah baca saja. Amirruha kama jaa. Lalukan sebagaimana datang ayat itu, lalu saja. Makna tak perlu diterang dan didalami makna-makna tafsir itu, tak perlu. Serah makna ke Tuhan. Yang naknya kita faham secara keseluruhan ayat itu apa maksud, tapi makna yadullah alal arsy istawa wa yabqa wajhu rabb, serah ke Allah Taala. Nampak? Maka jalan tafwid. Sebahagian ulama dia mentakwilkan dengan mengikut kaedah-kaedah dalam bahasa Arab. Maka ditakwilkan ayat tersebut. Kenapa takwil? Kenapa tak ambil makna zahir? Ni kerana ada beza antara sifat yang mana tidak membawa penyerupaan dengan makhluk dengan sifat yang ada makna dan penyerupaan dengan makhluk. Maka sifat yang membawa makna penyerupaan dengan makhluk ini sepakat ulama tidak dipaham dengan makna zahir. Zahiruhu ghairul murad. Zahir ayat yang mengatakan tangan. Apa maksud tangan? Zahirnya. Zahir, tangan apa maksud pada zahir? Pada zahir itu makna pada pemahaman hak segera faham. Apa dia? Tangan tu anggota lah. Faham tak? Tangan tu anggota. Ulama kita sejak salafus salih mengatakan hak makna zahir, hak mustahil itu bukan maksud ayat tu. Tangan dengan maksud anggota bukan. Tolak dah tu. Dia takwil ijmali bagi. Dia nafi dah tu. Makna yang tidak layak pada Allah. Lepas tu sama ada mereka serah makna ke Allah ataupun mereka takwilkan. Dengan tangan di sini ikut kaedahnya boleh kita takwilkan dan fahamkan dengan makna kekuasaan, menguasai, memiliki dan seumpamanya. Jadi syubhah ini pertamanya orang ini tak boleh nak beza antara sifat yang ada
penyerupaan dengan makhluk dengan sifat yang tak ada penyerupaan dengan makhluk. Bila kita kata Allah melihat, ada kita mari tak melihat tu dengan mesti dengan mata? Tak ada. Faham, melihat tu satu sifat kesempurnaan, dengannya Allah Ta'ala tahu melalui sifat basar. Faham? Allah mendengar. Bila dengar, faham mendengar tu sifat lah. Oh, sifat kesempurnaan mendengar kan. Ada kita mari faham-faham kat lain tak? Tu pada awal pendengar kita faham sifat tu, kita tak ada mari tu. Lain bila sebut tangan. Lain bila sebut muka. Sebab tangan, muka ni sifat ke tak? Itu sasa lagi, point. Tangan, muka, sifat ke tak? Asal bukan sifat. Tangan, muka tu anggota, juzuk pada sesuatu. Jadi macam mana awak kata sifat? Dia sendiri, dia takwil dah tu. Orang yang ni tak sedar. Dia sebenarnya mentakwilkan juga. Dia marah takwil. Tiba-tiba hak belah dia nak takwil juga. Nampak? Jadi tak boleh kata begitu. Dah di atas tu, kerana atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, ini benda yang mungkin belaka, benda yang berkait dengan makhluk. Jihah ini, jihah berkait dengan makhluk. Maka tak boleh kita nak kata Allah ini bertempat. Ada tempat. Sebab yang mengambil tempat, mengambil ruang ni ialah ciri makhluk. Boleh Yang seterusnya, soalan. Kalau mukallaf itu buta dan pekak, selepas balik bagaimana pula? Lepas balik tu, tengoklah. Dia dah ada kemampuan untuk faham lepas balik tu kan. Dia faham, dia tak belajar tak tu, maka berdosa dia. Dia tu dikira tidak Islam lah. Tidak Islam. Sebab bila balik mukallaf dah. Bila mukallaf dia wajib mengenal Allah Ta'ala. Dia mari buta ke diang, mari pekak ke diang, waktu tak maaf tu. Itu tidak dimaaf. Sebab dia telah sampai usia mana dia wajib untuk belajar, tiba-tiba dia tak belajar. Dia tidak kenal Allah Ta'ala. Okay. Faham Kata muallif rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fid daraini, fayajibu lillahi ta'ala 20 sifatan. Maka wajib bagi Allah Ta'ala 20 sifat, 20 sifat. Wajib bagi Allah 20 sifat. Jadi 20 ini wajib atas jalan tafsil, atas jalan perincian. Atas jalan umum wajib kita mengiktikadkan. Atas jalan ijmal dipanggil. Wajib kita iktikadkan Allah mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada segala kekurangan. Itu secara umum. Cuma 20 ini secara perinci. Kerana 20 inilah asas dan ibu kepada sifat-sifat lain sebagaimana saya sebut tadi. Kenapa tak 99? Dah orang Tuhan tuan yang susun kitab ni, iaitu pengarang kita dan juga sebelum tu Syekh Sanusi ni yang memasyhurkan sifat 20 ni. Sebelum tu sifat itu dah ada ditulis. Contoh dalam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam kitab dia bincang sebahagian sifat tu. Sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradat, sifat kalam, dibincang sifat-sifat itu. Tapi meletakkan 20 sifat tu, itu masyhur pada zaman ataupun daripada Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Itu antara jasa besar Imam Sanusi. Sehingga orang lepas pada itu memang ikut dia belaka. Ikut dia belaka 20. Jadi kita kenali sebagai sifat 20. Bukan maknanya sifat ini tak ada asal. Ulama-ulama dulu dari segi penamaan tu memanglah tak ada. Dari segi isinya tu dah ada dah oleh ulama-ulama sebelum pada tu. Imam Baqilani dia bincang sifat-sifat ma'ani yang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang susun secara kemah dan juga secara sifat, konsep sifat 20 ni Imam Sanusi. Begitulah yang ada bagi aliran-aliran lain pun sama lah. Zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tu tak ada kata sifat 3 ke, tak, tauhid 3 semua itu kediam mari kediam. Betul atau salah tu tengok pada isi dan huraian lah.
20 sifat. Jadi ini sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil, secara perinci. Apa dia? Wahyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadithi wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu wal hayatu wal ilmu wal iradatu wal qudratu was sam'u wal basaru wal kalam. Wajib bagi Allah 20 sifat itu wujud, makna ada, qidam makna sedia. Tidak didahului sesuatu. Tidak didahului sesuatu. Apa kat kita bincang? Baqa' kekal, tiada pengakhiran. Mukhalafah lil hawadith, tidak sama dengan segala yang baharu, yakni makhluk. Al-qiyam bin nafsi, berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah, esa. Al-haya, hidup. Al-ilmu, tahu. Al-iradat, berkehendak. Al-qudrat, berkuasa. As-sam'u, mendengar. Al-basar, melihat. Al-kalam, berkata-kata. Okay. Sekarang dia sebut sini sifat. Jadi dalam pengajian sifat 20 kita, ulama bahagikan kepada apa? 4. Sifat nafsiyah, 1 iaitu wujud. Kemudian sifat salbiyah, 5. Qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, 5. Kemudian sifat ma'ani yang 7. Yang disebut dalam ni sifat ma'ani yang 7 iaitu dia mula dengan apa? Mula dengan hayat dulu kan. Hayat, ilmu, iradat, kudrat, sama', basar. Dia mula hayat. Setengah kitab dia mula kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ni mula hayat, ilmu, iradat, kudrat. Bilang je lah dari segi bilang. Mana dulu, mana yang. Sebab kita tak boleh sebut sekaligus. Cuba sebut sekaligus. Sebut. 1, 2, 3. Sebut. Boleh? Tak boleh sebut. Kena sebut sesa. Tapi susunan tu ada munasabah lah. Ada munasabah. Kemudian kaunuhu ta'ala hayyan, aliman, muridan, qadiran, sami'an. Keadaannya Allah Ta'ala hidup, berpengetahuan, berkemahuan, berkuasa, mendengar, melihat dan berkata-kata. Okay. Jadi pertamanya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini ialah sifat yang merujuk kepada diri zat. Sifat nafsiyah sifatun yadullu ala nafsi zat, menunjuk kepada diri zat. Dia tidak faham makna lain. Ada itu. Ada tu dia rujuk pada diri zat tu. Bila kita kata TV ada. TV ni ada. Ada tu sifat lah tu. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada zat TV lah. Tidak khabar TV tu warna apa? Pada kalimah ada tu. Pada kalimah ada tu tidak rujuk pada apa-apa. Macam orang duduk luar saya kata. Dalam ni ada TV. Orang luar boleh nampak tak? Tak boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Tapi ada kamera. Ya, dia boleh nampak tak TV ni? TV di depan. Tak boleh nampak tapi kita kata TV ada. Jadi ada tu sifat yang merujuk pada diri TV lah. Warna apa? Hitam ke putih jenama apa tu tak masuk. Jadi sifat ada ni sifat yang merujuk pada diri zat. Lepas tu panjang perbincangan kalau sifat wujud ni antara sifat yang ulama bincang jugalah. Adakah wujud itu merujuk pada diri zat ataupun merujuk kepada ghairu zat, selain daripada zat. Ni siapa untuk ini bukan fardu ain dah, fardu kifayah dah ni. Khilaf pada sifat wujud terbahagi kepada pertama, pandangan Abu Hasan Asy'ari mengatakan al-wujud nafsul mawjud. Wujud itu diri zat, diri mawjud. Yang kedua ialah Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata wujud itu hal nafsiyah. Yang ketiga, wujud itu amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Yang keempat, ada beza wujud nisbah Allah, wujud nisbah makhluk. Wujud nisbah bagi khaliq, nafsul mawjud, nisbah bagi hadis, ghairul mawjud. Makna sifat yang berasingan. Jadi wa fi hadzal mabhath arba'atu aqwal. Dalam perbincangan wujud ada 4 pandangan. Hak ni fardu kifayah. Nak bincang sesuatu tu faham. Kena ambil masa pula. Wujud itu diri zat ke
ke bukan diri zat? Kalau bukan diri zat, dia sifat macam mana? Dia sifat yang i'tibari ke sifat hal? Nampak? Jadi, hak tu tak penting. Yang pentingnya, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat wujud. Allah tu maujud. Ada. Jadi ada Allah tidak sama dengan ada kita. Ni hak tak sama tu. Tak sama dari segi mana? Kerana wujud Allah, wujud yang hakiki, wujud yang sedia. Wujud kita, wujud makhluk, kita ni ada kerana diadakan. Kita ni diadakan. Maka, wujud kita ni nak banding dengan Allah bukan wujud hak mutlak lah. Wujud Allah yang kita kata semata-mata wujud yang wajibul wujud, yang mutlak. Maka, apa kalam-kalam dalam ulama-ulama sufi yang dalam keadaan syatahat mereka, kadang tidak sedar, atau keadaan mereka mabuk cinta, mereka ungkapkan kalimah-kalimah yang seakan-akan menafikan wujud. Seakan-akan menafikan wujud, maka kita tanggung di atas mereka melihat kepada wujud yang hakiki. Nampak tak? Melihat kepada wujud yang sebenar-benar wajibul wujud. Adapun kita ini, wujud kita ini harus saja wujud. Dengan maksud ada kita kerana diadakan Allah. Allah mengadakan kita. Kalau tak kerana Tuhan ada, kita takkan ada. Jadi ada kita tu makna peringkat ada tu bukan ada sungguh ada yang macam Allah Taala lah, tak. Kerana kita asal tak ada kemudian diadakan. Boleh nikah-nikah ya. Kalau nak suruh tak jelas ataupun ada isu, cuba tanya sila tanya. Yang kedua, al-qidam. Al-qidam iaitu dia kata tiada didahului sesuatu. Tiada didahului sesuatu. Kalau dari segi ta'rifnya al-qidam, ma la awwala liwujudihi, yang tiada awal bagi wujudnya, itu qadim. Qadim ialah ma la awwala liwujudihi, sesuatu yang tidak ada awal bagi adanya. Makna ada dia tu tak ada mula. Ada Allah tiada mula. Ada kita ada mula kan? Ada Allah tak ada mula. Ada. Sejak dari dahulu. Sejak azali. Jadi tak ada mula. Itu panggil qadim. Jadi sifat qidam itu, sifat qidam tersebut merujuk kepada nafyu awwaliyati lil wujud. Menafi awal bagi wujud. Itu makna al-qidam. Al-qidam nafyu awwaliyati lil wujud. Nafi ada mula bagi ada. Jadi Allah Ta'ala yang qadim makna Allah tak ada mula. Tak ada titik permulaan, tak ada. Alam semua sekali ada mula. Jadi tidak didahului oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada. Tidak didahului oleh tiada. Itu maksud qidam. Tapi boleh faham dah tidak dari sesuatu tu. Tapi kalau orang nak tag lagi boleh tag lah. Sesuatu tu asyai'. Wa indana anna syai'a huwal mawjudu asabitu fil kharijil mawjud, fil kharijil wujudi. Jadi satu tu kena pada syai'. Syai' benda mawjud pula. Lepas tu tak ada benda mawjud sebelum Tuhan. Bolehlah faham makna sebelum Tuhan tu tak ada benda ada. Maksudnya tidak ada. Allah itu ada, Tuhan tak ada mula. Gitu. Wujud Tuhan tak ada mula, tidak ada permulaan. Faham? Kekal. Dah macam mana? Dah usah macam mana dia Tuhan. Dah tak guna kok, tak boleh faham gitu tak. Tak boleh faham. Faham gitu? Faham Tuhan ada tak ada mula. Sebab apa gitu? Dah kita tengok kita ni beranak.
Tak? Alam ni pun ada mula. Ada. Tak apalah sebab dia alam. Dah kalau Tuhan ada mula juga, supaya tulis alam. Nampak? Jadi faham gitu tu cukup. Tu kan panggil dalil ijmali tu. Dalil ijmali. Kemudiannya al-baqa. Kekal. Kekal ni apa dia? Nafyu akhiriyati lil wujud. Menafikan pengakhiran bagi ada. Tadi nafi awal, ni nafi hak akhir, ujung. Faham tak? Jadi Allah Ta'ala baqin, Tuhan tu kekal, makna Tuhan ada, Tuhan tak ada ujung. Tak ada habis, tak ada suk. Tak ada ngesuk. Ada dia tak akan habis. Ada. Lain dengan makhluk. Ada kita akan ada penghabisan dia. Ada penghujung, mati. Kalau benda itu ada roh, nyawa, ataupun musnah. Kalau benda itu jenis-jenis jamadat, musnah, hilang, fana. Nampak? Jadi makhluk ini ada akhir bagi wujud. Allah ini wujud tak ada kesudahan. Infinity. Tak ada kesudahan. Yang tiada pengakhiran. Nafyul akhiriyati lil wujud. Menafikan pengakhiran bagi wujud Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk wujud tadi sifat nafsiyah. Sekarang ni masuk sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni dipanggil sebagai ni sifat tanzih mereka ni. Sifat tanzih, nak menyucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak. Nampak? Ini semua ini penting. Kita faham salbiyah ni penting. Nak menanam akidah yang betul dan menafi penyerupaan dan perkara yang tidak layak dengan Allah ni, kena faham betul-betul sifat salbiyah ni. Seterusnya, wal mukhalafatu lil hawadithi. Mukhalafah lil hawadith, iaitu tidak sama dengan segala yang baharu. Menyalahi. Mukhalafah ni menyalahi Allah dengan sekalian yang baharu. Menyalahi Allah dengan sekalian yang baharu. Nampak? Jadi Tuhan tak sama dengan makhluk. Atas mukhalafah ni kita pecah-pecahkan lagi menjadi Tuhan itu bukan jenis jirim. Tuhan itu bukan jenis arak. Nampak? Jadi setengah orang dia kritik pengajian sifat 20. Apa masuk dengan istilah-istilah falsafah? Arak, jirim, jauhar. Tak? Arak, jirim, jauhar tu istilah falsafah tu. Ini pandangan jumuk terhadap ilmu lah ni. Kita dalam masalah istilah-istilah ini, kita daripada mana asal, katakanlah asalnya daripada falsafah sekalipun, kalau benda tu betul, kita adaptasi dalam ilmu Islam, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak. Yang guna tu istilah saja, istilah. Selagi mana istilah tu betul dengan kita, tidak bertentangan dengan akidah kita. Macam kita guna istilah-istilah perubatan dalam nak tentukan anggota-anggota, guna istilah perubatan. Tak ada masalah. Bahkan nak tentukan nak potong tangan, masalah hudud dan seumpamanya, nak potong mana, guna istilah perubatan. Ini perubatan barat yang kafir, kita tidak boleh mencampur adukkan dengan hukum Islam. Tak pandai gitu. Itu tak betul gitu. Sekadar istilah. Maknanya apa? Makna benda yang boleh diterima. Orang menamakan gini. Kalau kita tak ambuh namakan itu, letak nama sendiri ya. Kita tak ambuh terima istilah arak, jauhar. Letak nama sendiri ya. Masalahnya mereka tak faham pun arak, jauhar tu apa. Tepat tu bertukar. Tepat tu istilah jauhar. Sepak tu istilah arak, jauhar. Tak tahu hak mana se. Ini orang yang sesat dalam istilah ni. Sebab itu mengaji biar ikut dengan istilah dan perjalanan yang ulama letak. Okey. Kembali kepada mukhalafah. Ulama rahimahumullahu taala dalam masalah mukhalafah ini, mereka melihat kepada makhluk
Sebab kita nak tuju kepada Allah Ta'ala dulu, kita tak mampu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita melihat makhluk. Afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samai kayfa rufi'at wa fi anfusikum afala tubsirun. Supaya tengok alam ni. Apa yang dibuat oleh ulama ahli kalam, mereka tengok alam lah. Itu keluarnya istilah jauhar, istilah arak, istilah jirim, sebab tengok alam. Tiba-tiba ada golongan kata, oh, tak boleh nafi Tuhan ni jauhar, tak boleh nafi Tuhan ni arak, sebab Quran dan sunnah tak nafi. Sebabnya istilah tu tidak digunakan oleh Quran dan sunnah. Quran dan sunnah tak nafi Tuhan ni berarak, berjirim, contohlah. Ini jenis tak betul ni. Kita disuruh oleh Allah tafakkaru. Ini dalam beberapa riwayat datang tafakkaru fi khalqillah. Fikir kamu pada makhluk Allah. Wala tatafakkaru fi dhatillah. Jangan fikir pada zat Allah Ta'ala tu. Fatahlak. Nescaya kamu akan musnah. Tak akan mampu. Jadi, sekarang ini Allah Ta'ala mengatakan dia tidak sama dengan makhluk. Jadi, kita nak kenal Allah, kena kenal makhluk ke kenal Allah? Cara dia. Kenal makhluk lah. Bila kita kenal makhluk, kita sendiri dapat tahu Tuhan tak macam makhluk. Dari ini ulama keluar istilah. Oh, makhluk ini di alam ni tak lari pada dua. Sama ada dia itu jauhar atau dia arak. Sama ada dia jirim. Jirim jauhar ni samalah. Dia jirim ataupun dia arak. Apa maksud jirim? Dia tu zat yang bertempat. Ma tahayyaza binafsih. Zat yang bertempat. Maka orang panggil jirim atau jauhar. Kalau besar berhimpun dipanggil jisim pula. Oh, ni dalam sains ada. Tak? Sains ke dulu alam manusia kan? Sains. Bukan kata ada istilah jirim, jisim kan? Jisim tu yang ada berat. Tak? Jadi jisim dengan jauhar ni benda ilmu alam. Ilmu alam. Kalau kita nak tolak, kita hak jadi jumuk. Kita tak boleh terima. Itu orang panggil jisim, jauhar. Oh, awak duduk dalam gua lah gitu. Duduk dalam gua. Jadi arak dan juga jirim, alam ini tak lari. Sama ada dia itu jenis zat yang bertempat, dan dia bersifat dengan arak. Sifat dia nama arak, sifat makhluk. Ma tahayyaza bi ghairi, yang bertempat pada hak lain. Dia tiapkan lari daripada dua ni. Lihatlah mana-mana hak ada sekeliling kita di kalangan makhluk, hak kita boleh nampak, memang tak lari pada itu. TV ni zat kan? Betul tak? Ia ada tempat tak? Ada tak? Ada tempat dia ke tak ada? Ada. Dia ada sifat dia tak? Sifat dia benda hitam. Lagi kerah, licin. Tu sifat-sifat tu, itu nama arak. Kita ni ada zat tak? Ada zat kita daripada darah, daging. Ada sifat tak? Ada. Mana-mana alam ini tak lari daripada arak dan juga jirim atau jauhar. Okay. Bila faham gitu, zat Allah guana, zat Allah tidak berjirim, bukan dia arak. Zat Allah bukan daripada jauhar dan bukan sifat Allah bukan arak. Itulah. Bagaimana? Dia zat Allah. Lebih pada itu tak mampu kita capai. Sebab apa? Kita hanya melihat sekadar makhluk yang ada. Cuma Tuhan kata dia tak sama dengan makhluk. Bila makhluk ni berjirim, berjisim dan bersifat dengan arak, Tuhan tak berjirim, tak berjisim dan bukan sifat dia bukan sifat jenis arak. Bukan sifat jenis aradun, bukan sifat tu. Jadi itu mukhalafatuhu lil hawadis. Pecahan daripada jirim arak ini ialah yang lazim bagi jirim. Lazim bagi jirim ialah bertempat. Sebab jirim makhluk ini dia bertempat. Maka bila Tuhan tu bukan jirim, maka Tuhan tu bukan bertempat. Sebab yang bertempat ni sifat yang lazim, sifat yang berekal sekali. Sifat yang sehidup semati, kita kata. Sifat yang memang sifat zati bagi jirim. Maka
Kita pun boleh faham mudah je. Allah tidak bertempat. Dah tak bertempat tak ada ke? Bukan tak ada. Ada. Ada tak bertempat. Tak boleh fikir ya. Tak payah fikir. Kalau tak boleh fikir, dia suruh fikir. Cukup situ. Dia ada siapa tahap kita tak boleh fikir. Kalau kita fikir-fikir juga jadi apa? Jadi mereng. Faham mereng? Erek zinc. Tak. Jadi kalau kita pergi, akal kita ni ada hak untuk berfikir. Biar nak fikir juga. Fikir ya. Akan jadi mengarut. Cakap jadi mengarut. Sebab apa? Sebab dia tak tahu nak berhenti kat mana. Akal kita tak mampu mencapai hakikat zat Allah. Sebab apa? Sebab akal ni makhluk. Akal ni makhluk dah. Takkan makhluk Tuhan boleh tahu pasal diri Tuhan secara hakikat. Hebat akal. Akal ni makhluk Tuhan cipta. Tiba-tiba dia boleh tahu pasal Tuhan pula secara hakikat. Lemah. Jadi tahu kita tu dengan sifat yang Tuhan bagi tahu. Sekadar hak dia. Ni nak betul balik akal ni supaya alignment balik, ejah balik kita tahu di mana hak berhenti. Rahimallahu mra'an arafa qadrahu fa waqafa indah. Allah Taala rahmat orang yang tahu kadar dia berhenti situ. Kalau lagi kok sama ada dia geng dia geng ataupun dia jadi putus ayah. Jadi jangan na'udzubillah lah daripada benda gitu. Jadi ulama susun ni tak boleh putus ayah. Tak boleh putus ayah. Ada orang yang putus ayah tidak sedar. Tidak sedar putus ayah. Na'udzubillah min zalik. Okey. Kembali balik pada mukhalafah tu ta'ala lil hawadith. Menyalahi Allah dengan segala yang baharu. Maknanya kalau kita bincang panjangnya bagi setiap pada sifat tu kena ada dalil lah. Walaupun dalil ijmali. Itu dalam kitab-kitab syarah kepada Sanusiyah, Kharidah Bahiyah, Kharidah kitab-kitab lain, Jauharah dan seumpamanya akan bincang lah. Dia akan bincang satu-satu. Kemudian dia kata wal qiyamu bin nafsi, berdiri dengan sendiri. Dia kata berdiri dengan sendirinya. Tuhan berdiri dengan sendiri tu bukan maksud Tuhan tu berdiri tegak ataupun Tuhan tu berdiri tak ada orang tolong. Itu bukan. Itu berdiri sendiri ni sebuah makhluk berdikari, itu bukan. Berdiri dengan sendiri dengan maksud Allah bukan sifat, Allah bukan jenis sifat dan bukan makhluk. Setengah dan kebanyakan pada yang mensyarahkan Sanusi dibawa dua mafhum. Bahkan dalam matan sendiri kita sebut gitu. Bahawa Tuhan bukan sifat dan Tuhan tu bukan makhluk yang berhajat kepada pencipta. Okay, kita ambil dua-dua. Yang pertama, Allah berdiri sendiri dengan maksud dia bukan sifat. Kerana apa? Kerana kita faham tadi. Sesuatu tu sama ada zat atau sifat. Ini umum lagi. Tadi jirim ataupun arak kan. Zat dengan sifat dia umum. Kalau boleh kita jadi zat tu umum, jirim itu khusus. Nampak tak? Nampak? Boleh? Sifat umum, arak tu khusus. Lafaz zat dengan jirim. Lafaz zat dan lafaz jirim ni. Lafaz zat ni umum. Zat Allah pun kita panggil zat. Zat kita pun kita panggil zat. Ni bukan zat besi ni. Itu rahsia kita bukan zat besi ni. Zat ni makna zat lah. Diri. Mana tak? Kita ada zat tak? Tak ada zat ni. Tak cukup zat besi. Bukan tu. Ini makna zat ni mandiri. Ni ada diri ni ada. Dah jin ada zat tak? Jin ada zat tak? Ada tak?
Ada lah. Kalau tak ada, kalau tak ada lah dia. Zat tu merujuk pada diri dah. Faham tak? Malaikat ada zat tak? Ada lah zat. Tapi zat malaikat, zat jin ni bukan jenis macam kita. Zat kita ni jismun kathif. Tak telus cahaya. Faham tak? Kita ni zat yang legap ke apa? Tak? Macam gini-gini. Ni tokor. Bahasa Terengganu sebut tokor. Ada jenis zat yang bukan jenis tokor. Air pun zat kok. Tapi bukan jenis tokor. Dia mengikut bekah. Kita boleh mengikut bekah tak? Kita masuk dalam kotak. Kita besar kotak. Tak, kita. Air dia mengikut ruang. Ada yang memenuhi ruang-ruang. Udara. Udara pun ada zat. Nampak tak? Jadi zat. Zat makhluk kita panggil sebagai jirim. Ataupun jauha. Boleh? Zat makhluk ni kita panggil jirim ataupun jauha. Boleh? Sifat pula. Sifat umum. Sifat Allah kita panggil sifat. Sifat makhluk kita panggil sifat juga. Tapi sifat makhluk ni ada nama khusus iaitu arad. Aradun. Arad. Jadi sifat makhluk ni kita nama sebagai arad. Dia sifat lagi arad. Alaqah dua itu alaqah apa? Umum khusus mutlak dia panggil. Umum khusus mutlak. Zat itu umum. Faham tak? Zat Allah kita panggil lah. Tapi kita tak panggil arad Allah tu jauhar tak boleh. Allah ada zat tak? Ada. Zat Allah tu diri Tuhan lah. Zat Allah tu diri Tuhan. Tuhan ada sifat tak? Ada. Sifat Allah qadim lah. Allah ada arad tak? Tak ada. Arad tu sifat makhluk. Tuhan tu jirim ke? Bukan. Jirim tu zat makhluk. Faham? Jadi dari segi boleh. Okey. Kemudian kata dia mana tadi? Bila faham gitu, Allah Ta'ala bukan daripada jenis makhluk. Dia berdiri dengan sendiri. Kita kata Tuhan bukan sifat. Tuhan bukan sifat. Sebab apa Tuhan bukan sifat? Sebab dia zat. Dia zat. Jadi qiyamuhu binafsihi, apa maksud berdiri Allah dengan sendiri? Bahawa menafikan Tuhan tu sifat. Bukan menafikan sifat Tuhan. Menafikan Tuhan tu daripada jenis sifat. Kenapa? Kerana Tuhan tu zat. Tuhan tu, diri Tuhan tu zat. Tapi zat dia bersifat. Zat dia bersifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Kudrat, iradat dan lain-lain. Tapi dia tu sifat ke? Bukan, dia tu zat. Jadi maksud berdiri dengan sendiri ialah Tuhan bukan sifat. Kenapa? Kerana yang tak boleh diri sendiri, tak boleh ada sendiri. Itu maksud. Tak boleh berdiri sendiri maknanya tak boleh ada sendiri. Apa dia? Sifat. Sifat ini dia tak boleh ada sendiri. Dia kena ada di yang lain. Faham tak? Sifat ini tak boleh ada sendiri. Dia kena ada pada yang lain. Hitam pada rambut. Putih pada baju. Manis pada gula. Jadi manis, hitam, putih itu ialah sifat. Manis pada gula itu ialah sifat. Dia boleh ada sendiri tak? Boleh ada sendiri. Manis saja-saja. Mesti duduk pada benda kan? Manis pada gula, manis pada air, manis pada kuah, manis pada kuih. Dia duduk pada benda. Hitam ada sendiri. Boleh duduk sendiri hitam? Tak boleh. Hitam mesti duduk pada benda. Hitam pada baju, hitam pada hitam pada mata, hitam pada rambut. Kita tak boleh
hitam tu dia tak akan ada sendiri. Tu kedai cak jual. Itu jual cak, dia duduk pada cak. Hitam duduk pada cak. Kecak tu tak ada. Ada zat cak tu kan. Jadi sifat ni dia tak boleh duduk sendiri. Dia kena tupang pada hak lain. Jadi Tuhan ni mana? Tuhan ni bukan jenis sifat hak tupang pada hak lain. Bukan. Dia ni zat yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Itu masuk qiyamuhu binafsi. Dan apa kaitannya? Kaitannya kerana ada yang mengiktikad tu Tuhan tu sifat. Sebagaimana sebahagian daripada orang Nasara dia kata Tuhan tu sifat. Ilah itu sifat yang ada pada Jesus, maka dia jadi Tuhan anak. Yang ada pada Ruhul Kudus, jadi Tuhan Ruhul Kudus. Ia boleh berpindah-pindah pula sebab dia Tuhan ni pada pemahaman mereka sifat. Jadi di sisi akidah Islam, Tuhan bukan sifat. Tuhan ini zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Pandangan-pandangan ajaran-ajaran hak sesat-sesat, Tuhan boleh meresap pada diri seseorang. Dah jenis-jenis meresap ni jenis mana ni? Dia ni ada sifat Tuhan. Sifat Tuhan ni sifat boleh duduk pada syekh dia, tok gurunya. Maka kita sembah tok guru tu sebab dia Tuhan. Bukan. Tuhan ni bukan jenis sifat yang boleh berpindah-pindah, yang duduk pada hak lain. Bukan. Dia zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dan qiyamuhu binafsi juga maknanya Tuhan ni bukan makhluk. Kerana apa? Kerana makhluk ni dia ada berhajat kepada pencipta. Maka bila kita kata Tuhan berdiri dengan sendiri, makna Tuhan bukan makhluk yang dijadikan. Bahkan dia dah ada sedia kala, tidak dijadikan oleh yang lain. Boleh. Kemudian wahdaniyah. Seterusnya sifat wahdaniyah. Wahdaniyah makna esa. Apa maksud Allah Ta'ala esa? Apa maksud Allah Ta'ala esa? Allah Ta'ala esa makna tunggal. Kita faham esa tu makna tunggal. Tidak berbilang. Makna Tuhan tu satu sahaja. Qul huwallahu ahad. Jadi dalil berkaitan keesaan Allah Ta'ala ni panjang ulama bincangkan. Kalau Tuhan itu dua macam mana? Kalau Tuhan itu dua macam mana? Boleh fikir tak? Boleh fikir tak? Mustahil tak Tuhan dua? Mustahil. Dah dua mustahil, tiga? Lagilah mustahil. Apa dalil Tuhan tu mesti se? Apa dalil Tuhan tu mesti se? Hak ni Al-Quran sebut sendiri. Kalau di sisi ulama ahli kalam dalam kitab akidah dia bincang panjang mengenai dalil tawarud dengan ta'anud. Dalil tawarud dengan ta'anud. Kalau balah jadi guana, kalau sepakat jadi guana. Kalau balah boleh jadi tak Tuhan tu ada dua dan dia balah. Ataupun boleh jadi tak Tuhan dua tapi pakat. Kedua-dua andaian ni akan bawa pada mustahil. Itu rekah je lah. Sebab nak cerita tu habis masa cerita tu je. Ini diambil daripada orang kata dah perbincangan kalam susah. Sekarang ni hak susah tu awak rasa susah. Sebab awak tak mau belajar. Tak, kalau orang belajar, mula-mula memang susah. Tapi bila kita dah dengar kita tu, benda ni benda tak faham. Benda yang dibincangkan, akidah ni, takkan benda yang tak boleh nak fikir akal. Allah Ta'ala bila turunkan Al-Quran dan hadis, dan suruh kita beriman dengan akidah-akidah, Allah Ta'ala tidak akan taklifkan dengan benda yang tak boleh fikir oleh akal. Nampak tak? Taklif ma la yutaq dalam ilmu usul fiqh, mustahil Tuhan mentaklifkan kita benda yang tak boleh nak fikir. Mu kena fikir gini-gini, tapi otak boleh terima. Takkan jadi gitu. Allah Ta'ala taklifkan kepada hamba-Nya apa yang dalam kemampuan kita. Cuma kita tak faham. Tak apa, sebab kena ngaji tu tak faham. Tak faham sebab apa? Sebab kena mengaji betul-betul sungguh-sungguh ataupun kena dengar lagi. Baru kita dapat faham dengan betul. Jadi
Kembali kepada masalah wahdaniyah. Mengambil daripada ayat Al-Quran, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau ada di sana, di pada langit dan bumi itu, Tuhan selain Allah Ta'ala, nescaya akan musnah langit bumi. Bahkan tak akan ada langit bumi. Itu ayat Quran satu. Tuhan sebut. Orang yang beriman, kita dengar itu percayalah. Apa jalan bumi dan langit ini tak akan musnah dan tak akan ada. Itu ulama ahli kalam hurai. Tuhan kata kalau di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah, akan musnah langit bumi. Kita percaya tak? Percaya. Macam mana langit bumi boleh musnah kalau ada lebih pada setuhan? Macam mana? Ni huraian ni. Berhajat kepada huraian. Kalau dia bersepakat, macam mana? Kalau dia berlawang, macam mana? Kalau dia sepakat, tak dapat tidak, dia pakat. Tuhan A nak buat langit, Tuhan B tak mau buat langit. Hak mana sejadi? Hak tu berlawang tak? Kalau sepakat. Kalau sepakat macam mana? Ada dua. Tuhan A dan Tuhan B. Hak ni nak buat, hak ni nak buat. Tiba-tiba jadilah katakanlah satu juzuk yang paling kecil. Hak mana buat? Ataupun jadilah bumi. Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B nak buat bumi. Bumi tu jadi. Siapa hak buat bumi? A ke B? Siapa yang buat bumi tu? A ke B? Mesti salah satu tak? Itu kalau dia buat benda hak satu. Macam saya lah. Saya tengok kan ya. Contoh. Saya buat cawang ni. Tiba-tiba ada orang lain dakwa dia buat cawang ni juga. Boleh fikir? Cawang ni saya buat. Satu cawang saya buat. Boleh jadi tak ada orang lain kata saya buat cawang ni kok? Mesti seorang lebong tak? Orang lebong. Mesti dusta. Mesti seorang tipu. Hak buat tu seorang je. Ni kalau buat ni. Jangan kata kalau pakat. Saya dua orang buat pakat. Tu buat. Hak ni buat kaki. Hak ni buat. Bawa atas. Tu lain cerita. Tak masuk lagi. Nampak? Jadi. Bila kata begitu. Boleh terima tak bahawa. Dua benda memberi kesan pada satu kesan. Dua benda. Dua mu'athir. Memberi kesan pada satu kesan. Tak boleh terima. Kalau saya buat titik gitu, orang lain boleh buat tak titik tu? Ni titik saya buat. Nampak tak titik? Kabel? Tak nampak punya. Okey. Kabel tak jadi? Tak keluar? Okay. Saya buat titik ni. Titik tu. Pen saya buat. Boleh tak orang nak dakwa dia buat titik tu juga? Boleh. Titik hak sama. Sama ada dia letak titik atas titik saya, tapi titik dia tu dakwa lain, saya dakwa lain. Makna dua muathir tak akan boleh buat satu asar, satu kesan. Dua sumber tak akan boleh buat satu benda. Dua kudrat, dia tak akan boleh buat satu benda. Sama ada, dua tu mustahil. Satu titik ni, boleh awak buat titik ni juga. Situ. Di situ, tak boleh dah. Jadi imtina' ijtima'u mu'athiraini fi atharin wahid. Mustahil berhimpun dua yang memberi kesan pada satu kesan. Lainlah dia buat tepi. Tepi tu bukan hak titik ni, saya nak titik tu. Hak tu boleh ke? Tak boleh. Samalah kaedahnya kalau kita fikir hak lebih besar pada tu alam. Ada dua Tuhan. Kalau Tuhan ni buat, Tuhan ni buat. Tuhan mana hak buat? Tak, contoh beranak lah. Orang puan beranak. Dapat anak seorang. Siapa hak beranak? Dua mak beranak. Seorang je. Seorang je hak beranak. Hak melahirkan tu seorang.
Takkan dua-dua beranak. Lahir seorang budak daripada dua rahim. Kita tubik, awak anak siapa? Saya anak Minah dengan Joyah. Dah mana mak awak? Dua-dua. Siapa beranak? Minah dengan Joyah. Tak boleh fikir kan? Jadi itu kalau dia setuju, sepakat. Kalau ni sepakat separuh-separuh, orang ni buat separuh, orang ni buat separuh. Faham tak? Separuh-separuh. Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Boleh fikir tak? Tuhan ke tak Tuhan tu? Mustahil juga. Sebab apa? Lazim daripada itu, lemah mereka berdua. Lemah sebab apa? Yang A ni tak boleh buat apa yang B buat kerana terhalang oleh B. Dan B tak boleh buat apa yang A buat kerana terhalang oleh A. Tuhan langit tak boleh buat bumi, Tuhan bumi tak boleh buat langit. Sebab apa? Bagi tugas. Dah bagi tugas ni, lemah bagi. Lemah, kudrat terhad. Dah kita bagi tugas sama-sama exco. Exco bagi tugas kan, supaya dok bertindih portfolio. Tu pun kan dah tindih kau. Tu nampak dah. Bagi tugas. Tu dah apa? Makhluk bagi tugas. Mana boleh buat belaka? Dah Tuhan. Bagi tugas gitu. Komang. Komang. Bukan Tuhan. Lemah tu. Kerana terhalangnya kudrat A daripada membuat B dan kudrat B daripada buat apa yang A buat. Nampak? Jadi mustahil lah berlaku kedua-duanya mustahil. Okey. Kemudian contoh lain lagi. Ni kalau dia tawafuq ataupun tawarud. Yang kedua, kalau ta'anuq. Apa nama ni? Ta'anud. Kata anuq, ta'anud. Ta'anud tu mu'anaqah. Ta'anud balah. Seorang nak buat, seorang tak mau buat. Satu Tuhan nak buat alam. Satu Tuhan tak mau buat alam. Ambil khusus bagilah bumi. Satu Tuhan nak buat bumi, satu Tuhan tak mau buat bumi. Guana jadi. Ini kalau balah Tuhan sama dia balah. Kalau cerita orang putih, memang lah. Tak, ia balah sama dia. Itu tak pelik sebab ia bukan Tuhan. Hak tu khayalan. Tapi hak sungguhnya boleh jadi tak selain daripada satu Tuhan tak boleh jadi. Sebab apa? Kalau andaian dia sepakat tadi. Kalau andaian dia tidak sepakat, dia balah. Seorang nak buat, seorang tak mau buat. Seorang nak buat bumi, seorang tak mau buat bumi. Okey, sekarang ni bumi tu jadi ke tak? Tak jadi. Kalau jadi, kalau berlaku, makna siapa yang menang? Hak ni tak? Hak ni bukan Tuhan sebab lemah. Dan kita kata kedua-duanya sama, maka hak ni pun bukan Tuhan juga. Jadi andaian dua Tuhan tu salah dah. Kalau kita kata B, hak berjayanya A, bumi ada. Kudrat A nak buat bumi, maka bumi pun ada. Dah B tak mau buat. Lemahlah B. Sebab kudrat dia tak tercapai. Iradat dia tidak dapat tak tercapai. Kudrat dia tak buat apa-apa, tak boleh tertahan. Bila B lemah, tadi kita kata A dan B tu sama-sama Tuhan, maka sama-sama lemah juga A. Betul lah kena ke A. Tak? One to Zuh menang ke dia contoh. Main one to Zuh menang ke dia. Jadi bukan Tuhan lah tu. Lemah. Andaian dua Tuhan tu lemah. Ataupun boleh jadi ke? Jadi kedua-duanya. Tuhan A nak buat bumi, Tuhan B tak mau buat bumi. Tiba-tiba kedua-dua Tuhan itu berjaya membuat kehendak masing-masing. Boleh fikir? Maka bumi itu ada dan tak ada. Sebab A buat dan B mentadakan. Boleh fikir? Tak boleh fikir ada dan tak ada dalam semasa. Jadi mustahil lah andaian dua Tuhan sama ada dia sepakat, tawafuq atau tawarud, ataupun dia berselisih, berbalah. Dia panggil ta'anud. Tu secara ringkas. Jadi benda itu ulama ahli kalam tu huraikan dalam kitab-kitab mereka. Panduannya ayat Quran. Allah Ta'ala turunkan ayat tu. Bukan dalam Quran nak sebut begitu tak.
Kerana Quran ni kitab mukjizat, ada dalamnya rahsia-rahsia perlu dihurai. Tugas menghurai ni para ulama hurai. Tu jadi panjang gitu. Okey. Wahdaniyah, esa. Wal hayah, sifat habis, sifat salbiah habis itulah 5 habis sifat salbiah yang 5. Masuk kepada sifat ma'ani pula. Al-hayah. Jadi pengarang Syekh Dadi mula pada sifat hayah dulu. Hayah kerana dia ni sifat yang mensahihkan, sifatun tusahhihu al-ittisafu bis sifatil ma'ani. Sifat yang mensahihkan zat bersifat dengan segala sifat-sifat ma'ani hak lain. Sifat hayat. Sebab tu dia mula dengan tu. Biasanya dia akan mula dengan kudrat dulu kan. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ni dia ambil pada asal. Ambil pada hayat, ilmu, iradat, kudrat. Makna uslub taraqi, menaik. Kalau hak daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat tu tanazzul, turun. Menurun, menaik. Jadi hayat, kenapa? Kerana hayat ini bila kita isbatkan hayat tu akan sabitlah ilmu dan seterusnya. Adapun kalau kudrat dulu melihat kepada kesan. Alam ini bukti bahawa ada Allah. Bila ada alam, makna ada Tuhan. Tuhan tu mesti Tuhan tu berkuasa. Kerana nak mencipta alam mesti yang berkuasa. Berkuasa mesti dengan ada kehendak dia. Kalau tak nak buat apa? Takkan jadi lah. Dan kehendak dia itu mesti berdasarkan ilmu dia. Dan mestilah zat Allah itu hidup, barulah bersifat dengan ilmu, iradat dan kudrat. Ni dia ambil daripada hayat dulu. Bismillah. Sifat hayat iaitu hidup ataupun berhidup. Di sini diguna terjemahan dengan terjemahan. Ini bahasa Melayu lah. Maka dalam aliran terjemahan bahasa Melayu ni sama ada kita ambil yang biasa kitab-kitab Jawi ataupun ambil daripada kitab Baqarah, dia akan guna berhidup, bertahu, berkehendak, berkuasa. Itu dari segi terjemahan. Tapi maknanya masing-masing ada hujah lah, masing-masing ada. Itu bukan saya tak bincang lah tu, makna itu dibincangkan oleh para asatizah lain lah. Jadi yang pentingnya kita tahu sifat ma'ani ni dia itu sifat zat, dia bukan thamaratus sifah, dia bukan kesang hasil pada sifat, bukan. Kita nak namakan dia hidup ke? Tahu hidup tu sifat. Kita nak nama apa nama ni, kudrat itu berkuasa. Kudrat itu sifat. Dengannya Tuhan berkuasa. Berkuasa itu kesan. Thamaratu as-sifah. Kerana itulah pada Baqarah dia bezakan antara sifat ma'ani dan juga thamaratu sifah. Okey, itu isu bahasa lah, isu bahasa dan juga penterjemahan. Jadi kita kena faham dalam mengaji akidah ni mana hak fardu ain, hak orang awam kena tahu ni. Nampak tak? Benda-benda yang khilaf sebegitu makna kita sekadar sebut ataupun tidak perlu ditekan lah untuk orang awam. Tak perlu tekan kuat sangat. Sebab apa? Sebab benda ni benda yang kita panggil bukan fardu ain dah. Nampak tak? Yang penting kita tahu beza mana hak sifat, mana hak kesan pada sifat. Jadi hayat ni sifat berhidup ataupun dengan sifat hayat ni Allah Ta'ala hidup. Maka Allah hidup dia itu bukan dengan roh, bukan dengan roh. Adapun kita hidup, makhluk yang bernyawa hidup dengan roh. Allah Ta'ala hidup dengan sifat hayat. Sifat hayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum. Dia yang maha hidup. Maka bila maha hidup adalah sifat hayat. Kerana tidak dinamakan zat itu hidup kecuali bersifat dengan perhidup. Sifat hayat. Tidak dinamakan zat itu hayyun kecuali bersifat dengan sifat hayat. Wal ilmu. Ilmu. Wal ira, ilmu petahu ataupun sifat
mengetahui. Dia tahu. Dia tahu dengan sifat ilmu. Wal iradatu, dan iradat, berkehendak. Wal kudratu, dan berkuasa atau berkuasa. Jadi sifat-sifat, 4 sifat ini dalilnya ialah dalil yang disebut oleh kebanyakan kitab. Mereka mendahulukan dalil akli. Kerana apa? Kerana itu asal pada pemahaman sifat ni lah. Dah, kenapa tak guna dalil Quran? Kerana tak adilah. Kerana bukan semua daripada orang boleh terima Quran dan hadis. Orang bukan Islam tolak. Jadi apa yang sama ialah akal. Maka didahulukan dalil akal. Dan kerana sebab, saya tak sebut lagi. Kerana untuk pegang kepada dalil nakli, Quran hadis, itu berhajat kepada dalil akal. Jadi kalau orang menggunakan berhujah bahawa kita tidak perlu kepada dalil akal kerana kita ambil Quran hadis, maka dia akan bawa kepada daur, pusing. Macam mana pusing? Okey. Keluar. Tu beda. Okay. Kita nak tahu tentang kalamullah, Al-Quran. Al-Quran. Apa dalil Quran tu kalamullah, wahyu Allah? Apa dalil Quran tu wahyu Allah, kalamullah? Apa dalil dia? Kita ambil zaman sahabat ni. Sahabat mana tahu bahawa Quran tu kalamullah? Sebab ambil pada mana? Daripada Rasul. Mana dalil bahawa Rasul tu Rasulullah? Mana dalil Rasul tu Rasulullah? Apa dalil dia? Mu'jizat. Tak. Dalil bahawa Rasulullah Allah Ta'ala beri dengan mu'jizat. Apa dalil mu'jizat itu menunjukkan orang yang ada mukjizat tu Rasulullah? Apa dalil dia? Hak ni berhajat pada dalil akal ni. Jadi mukjizat itu sebagaimana kita dalam kitab sebut, dia tu umpama Allah Ta'ala seakan-akan kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Apa itu mukjizat? Perkara yang menyalahi adat, menyalahi biasa. Itu mukjizat. Maka Allah beri mukjizat pada Rasul. Bila disuruh dan dicabar, Allah Ta'ala zahirkan mukjizat pada Rasul. Mukjizat itu ialah pengiktirafan Allah bahawa ini benar Rasul aku, utusan aku. Maka Tuhan beri perkara yang menyalahi adat. Macam mana nak proses tu? Akal. Macam mana? Makhluk ni siapa yang cipta? Allah cipta kan? Allah cipta. Jadi Allah cipta, dia pasti ikut apa kehendak penciptanya. Bulan tak pernah berlaku bulan tu terbelah. Tiba-tiba bulan terbelah mengikut apa yang didakwa oleh Rasulullah bila diminta supaya dibelah bulan, Nabi pun belah bulan. Bulan tu makhluk Allah. Jadi bulan ikut patuh apa yang Nabi suruh kerana Allah mengiktiraf. Allah bagi mukjizat. Mukjizat terbelah bulan tu seakan Tuhan khabar, ni betul hamba-Ku ni. Sebab benda berlaku ni bukan benda biasa, luar biasa. Sebab apa boleh berlaku? Sebab aku yang cipta alam ni. Bila aku cipta alam, ikut akulah. Aku buat kepelekan, keluar biasaan sebagai tanda bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi hak mukjizat, faham mukjizat tu dah guna apa? Guna akal. Jadi akhir nak kata kembali pada Quran, sebenarnya kena kembali pada akal juga. Nak faham Quran tu daripada mana tu ialah dengan Rasul. Nak tahu Rasul tu daripada Allah tu mukjizat. Mukjizat tu dengan akal. Jadi sebab itu ulama-ulama kita mendahulukan dalil akal. Nampak tak? Ia tak akan jadi pusing lah.
Lagi kembali pada akal juga. Kalau kau ni pun, kalau kembali pada Quran, akan kembali pada akal lah. Kalau kita nak usulkan lagi, kita nak cari lagi. Jadi kerana itu dimulakan sebahagian kitab-kitab mereka mula dengan dalil akli. Bukan makna mendahulukan akal. Ni ada orang tuduh Asy'ariyah mendahulukan akal daripada naqal, mendahulukan akal pada Quran dan hadis. Bukan masalah dahulu akal. Dari segi kaedah ilmu, orang dak buat gini. Orang dak buat dalil yang mana perlu ada dalil nak sampai situ. Ambil terus ke dalil akal. Faham tak? Kalau nak ambil Quran dulu, kena buktikan Quran tu ialah wahyu Allah. Bagaimana nak buktikan wahyu Allah? Siapa yang bawa? Tengok pada Nabi yang bawa. Bagaimana nak buktikan Nabi tu Nabi? Tengok pada mukjizat. Bagaimana mukjizat tu menunjukkan Nabi tu Nabi? Dah panjang tu. Jadi dari segi ilmu, benda dari segi susunan ilmu, benda tu tak kena. Sebab itu ulama guna dalil akal. Bukan ulama mendahulukan akal pada Quran. Itu satu syubhah yang ditimbulkan oleh golongan yang memerangi sifat 20. Okey. Jadi sekarang ni alam ni dah dicipta. Alam ni ada. Jadi dengan melihat alam ni kita tahu Allah Taala ada. Wujud. Kemudian bukan sekadar wujud, dia ada sifat kudrat. Sebab dia berkuasa, kerana yang mencipta alam mesti berkuasa. Bukan sekadar itu, mesti dia berkehendak. Kalau tak ada kehendak, macam mana nak buat? Dia tak mau buat. Tak, mana nak buat tu ada kehendak. Lagi dia apa yang cipta tu cantik, comel, dalilul intizam. Dalil ke sistem yang begitu indah yang Tuhan cipta ni, dalil menunjukkan bahawa Allah Taala Maha mengetahui. Ilmu yang mutlak, ilmu yang tidak ada batasannya. Dan semua itu juga Allah Taala ada sifat hayat. Ada sifat hayat daripada alam. Kalau tengok dalam kitab-kitab kudrat, iradat, ilmu, hayat, dia akan bawa kepada dalil wujudu al-alam. Amma dalil bagi kudrat Allah Taala makna hudusul alam ataupun alam ini. Alam ini menunjukkan dalil ada kudrat Allah Taala. Okey. Lain dengan sifat sama' basar kalam. Sama', basar dan kalam, sifat ini dalam perbincangan sifat ulama mendahulukan dalil sam'i, dalil naqli, iaitu Al-Quran dan hadis dulu. Wa huwas samiul basir wa kallamallahu Musa taklima. Sebab apa? Sebab sifat sama' basar kalam tidak berhajat ke dia itu, wujud makhluk tidak terhenti pada tiga sifat ni. Sekarang ni kita nak berdalil wujud Allah dan sifat Allah berdasarkan kepada makhluk. Berdasarkan kepada makhluk. Makhluk ini dalil ada Allah dan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat tadi. Sifat mana yang berhajat kepada, yang bergantung kepada wujud makhluk ni? Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sifat sama. Bergantung tak pada wujud makhluk? Tak ada. Tak ada kaitan. Tuhan mendengar, melihat dan berkata-kata. Ada kaitan dengan wujud makhluk? Tak ada. Sebab itu dalil yang didahulukan dalil sam'i, Quran dan juga hadis. Kalau Allah Ta'ala, makhluk ini menunjuk Tuhan berkata-kata, tak ada kaitan lah. Sifat kalam. Adakah alam ini menunjukkan Tuhan tu melihat? Tak ada. Adakah alam ni menunjukkan kepada Tuhan tu mendengar? Tak ada kaitan. Tapi adakah alam ni menunjukkan Tuhan berkuasa? Memang. Kalau tak berkuasa, nak mana ada alam? Adakah alam ni menunjukkan Allah Ta'ala hidup? Memang. Kalau mati macam mana nak buat? Adakah alam ni menunjukkan Allah Ta'ala maha tahu? Memang. Kalau Tuhan tak tahu macam mana nak buat? Tapi Tuhan mendengar? Tak ada kaitan. Jadi kerana itu, dalil yang didahulukan dalam tiga sifat ini, sama' basar kalam, ialah dalil Quran dan hadis dulu. Tapi dia datang juga dalil akli itu untuk menguatkan saja. Dia kata tiga-tiga sifat ni sifat kesempurnaan. Kalau Tuhan tak bersifat dengan tiga sifat ni, maka bersifat dengan lawan. Lawannya apa? Pekak, buta, bisu. Pekak, buta, bisu ni sifat lemah. Mustahil Tuhan bersifat dengan sifat yang lemah. Jadi itu berkaitan dengan dalil dan juga sifat
ma'ani tadilah. Sifat ma'ani yang disebutkan tadi. Okay. Seterusnya berkaitan dengan sifat kalam. Sama' basar tu. Sama' basar ialah sifat sifatun wujudiyatun qa'imatun bidhatihi yang kashifu biha al-mawjudat. Sama' basar. Nanti kita akan buat jadual sikit kalau nak supaya senang kita rangkumkan sekali. Sebelum itu sifat kalam sikit. Sama' Allah mendengar bukan dengan telinga, bukan dengan gegendang. Basar Allah bukan dengan mata. Allah Ta'ala berkata-kata bukan dengan lidah. Berkata-kata ni ialah sifat kalam yang ada pada zat. Tu sebab tu di terjemah Pak Dek yang kata perkata. Sifat yang ada pada zat Allah. Bukan Tuhan menurunkan kalamnya tu. Itu Allah Ta'ala menurunkan kalam. Meletakkan kalamnya dalam Quran. Faham? Ini isu lain pula ni. Isu kalamullah ni, Quran ni. Jadi, hak kalam dikata sini, bukan Tuhan cakap. Bukan Tuhan cakap tu. Itu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Macam mana? Memang di sisi kita pun, kita dapat bezakan kalam nafsi dengan kalam lafzi. Jadi di sini kalam sini merujuk kalam nafsi. Kalam nafsi. Hak ni sifat hak qadim, hak tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada dahulu, tak ada kediang. Kalam mana ni? Kalam nafsi. Kalam nafsi. Kalam sifat yang ada pada zat Allah yang qadim, tak huruf, tidak bersuara, itu kalam nafsi. Contoh bandingan bagi manusia, beza antara kalam lafzi dan kalam nafsi kita, walillahil mathalul a'la. Kita, masa kita diam, ni awak semua tengah diam ni kan, tuan-tuan semua tengah diam. Bisu tak? Masa tengah diam ni bisu tak? Bisu tak? Kalau tak jawab bisu. Masa tengah diam ni bisu tak? Ada sifat kalam tak? Ke tak ada? Adalah. Kemampuan untuk berkata-kata, sifat kalam pada diri kita tu ada tak? Ada. Cuma tak berlafaz. Hak ada masa kita senyap tu. Masa kita tidur, kita bisu tak? Bisu? Tak faham bisu ni. Tak kenal bisu. Masa tidur, kita tak cakap je. Kecuali kita ngigah. Masa kita bisu, kita tak cakap tu, ada sifat kalam tak? Orang panggil, buat apa ya bisu? Buat apa ya tidur? Tak panggil bisu. Orang panggil tak cakap. Bisu ni tak ada sifat kalam. Orang tak boleh cakap betul. Jadi, masa kita diam, kita ada sifat kalam. Kalam yang ada dalam kita tu kalam nafsi. Bila kita cakap, bertutur, maka keluarlah kalam lafzi. Kalam lafaz tu keluar. Itu panggil kalam lafzi. Jadi hak kita di dalam masa-masa kita diam tu, ada huruf, ada suara tak? Tak ada lah. Sifat hak ada pada kita. Sifat yang ada pada kita kan. Hak ada pada kita. Ada bunyi tak? Kan ada bunyi? Bunyi gitu ke? Tak ada. Tak ada bunyi tak? Sifat zat macam mana kita ada kudrat kita, lepas tu kita menzahirkan kudrat dengan kita tumbuk. Contohnya tumbuk dinding, pecah contohnya. Itu menzahirkannya. Maka sifat kalam, sifat yang ada pada diri. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Kalam yang sebenarnya hakiki tu, kalam nafsi itu ialah dalam pada diri kita. Cuma dijadikan lidah itu untuk menuturkan apa yang ada dalam diri kita. Kita nak cakap, lapar perut ustaz bila nak habis gitu contoh. Hak tu menuturkan hak dalam ni, hak dalam perut dalam perut. Jadi hak tu dia panggil kalam lafzi. Yang dalam kita tu kalam nafsi lah. Maka walillahil mathalul a'la. Allah Ta'ala, sifat zat yang ada pada diri dia, sifat kalam, sifat zat dia. Kita tak bincang di sini, ni bukan nak bincang kalam dia, makna lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dimulakan dengan Fatihah, dihabis dengan An-Nas, diturunkan oleh Jibril. Nampak tak? Hak tu bukan bincang sini. Hak tu bincang dalam masalah Quran. Boleh kata makhluk, tak boleh kata makhluk. Jadi sifat dalam sifat kalam ni merujuk pada sifat zat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay.
Okey, jadi dari segi ta'aluk. Ta'aluk, nampak Kudrat, ta'aluk dia apa? Ta'aluk kudrat apa dia? Ta'aluk ta'thir. Ta'thir ni mengada dan meniadakan. Memberi kesan maksudnya. Memberi kesan ni mengada dan meniadakan. Kudrat ta'aluk dia ta'aluk ta'thir. Ta'aluk dia ta'aluk ta'thir. Okay. Dia bertakluk kepada apa? Kepada mungkin sahaja. Okay. Kemudian iradat. Iradat. Takluk dia takluk takhsis. Tahu pula kedah mudah je kan? Tahu pula kedah. Takluk takhsis. Okey, dia bertakluk kepada mungkin juga. Kemudian apa dia? Kudrat, iradat, ilmu. Ilmu takluk apa? Takluk inkishaf. Nyata. Insyaf nyata. Bertakluk dengan apa? 3 hukum akal. Semua perkara. Segala hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Wajib, wal mustahil, wal jaiz. Okay. Semua hukum akal. Tuhan tahu segala perkara. Kemudian sifat apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Sumal hayatu ma bi syai' ta'allaqat. Sifat hayat tak ada takluk. Terus lakah. Sifat apa? Sama. Sifat sama. Takluk apa? Inkishaf juga. Nyata melalui sifat sama. Apa dia? Inkishaf apa? Benda yang maujud. Yang ada. Tuhan dengar apa yang ada. Segala yang ada Tuhan dengar. Hak tak ada Tuhan dengar tak? Tak. Lemah ke? Tak lemah, tak ada. Tak ada. Tak bertakluk dengan sama. Basar. Melihat. Bertakluk dengan takluk sebagai takluk inkishaf. Takluk dengan apa? Maujud. Segala yang ada. Tuhan melihat segala yang ada. Dah segala yang tak ada. Yang tak ada Tuhan melihat tak? Tak melihat lah. Sebab apa dah melihat lemah? Tak lemah, tak ada. Tengok benda. Kalau tengok benda tak ada tu, orang panggil pelik. Betul tak? Awak boleh tengok tak? Tengok apa? Benda yang tak ada nak tengok. Tengok mana? Pernah tengok tak? Anak yang lagi tua pada mak dia. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok. Sebab apa? Sebab tak ada. Tiba-tiba kata saya pernah tengok. Makna dia tu putus ayah tu. Sama basar kah? Kalam. Kalam takluk dia dalalah, menunjuk. Bertakluk dengan apa? Dalalah ni yang wajib dan mustahil dan harus, jaiz. Segala hukum akal juga. Tuhan memberitahu tentang hak wajib, cerita pasal zat dia. Tuhan memberitahu pasal hak harus, cerita tentang makhluk dia. Allah Ta'ala memberitahu tentang mustahil, cerita mustahil anak dia tu. Dia tiada beranak, tiada diperanakkan, tiada baginya isteri, tiada baginya teman. Itu kalam bertakluk dengan semua hukum akal. Jadi hak ni sama dari segi wajah takluk dia. Sama dari segi wajah takluk dia. Hak ni sama dari segi wajah takluk dia. Hak ni 2 sama dengan ni. Tak? Hak ni 3 inkishaf. Boleh. Ini mudah je, ulang kaji je. Kita ringkas je ni. Jadi itu berapa dah tu? 13 sifat. Tak masuk maknawiyah. Maknawiyah tak masuk lagi. Jadi sifat tu 13 ke 20? Itu khilaf pada bilang sahaja. Qaul yang mu'tamadnya ialah 13 sahaja. Maknawiyah tidak dibilang sebab dah termasuk pada ma'ani. Tapi yang masyhur dan juga yang
biasa dikenali dan pada tempat kita kirakan sekali sebagaimana Imam Sanusi dalam surah dia masukkan sekali sifat maknawiyah. Kaunuhu ta'ala hayyan wa aliman wa muridan wa qadiran wa sami'an wa basiran wa mutakalliman, serta keadaannya hidup, berpengetahuan, berkemahuan, berkuasa, mendengar, melihat dan berkata-kata. Jadi pada kau yang muktamadnya, ni dah masuk dalam sifat ma'ani dah lah. Sifat ma'ani dah. Jadi bila ada sifat kudrat, maka dia berkudrat, dia berkuasa. Ada sifat basar, maka dia melihat. Faham? Jadi itu sifat tu hanya faham. Jadi benda ini dikategorikan sebagai umur i'tibariyah. Umur i'tibariyah di sisi orang yang tidak bilang, dan dianggap sebagai ahwal di sisi para ulama yang membilangnya. Fahadhihi 20 sifatan. Maka ini 20 sifat. Al-ula nafsiyatun wal khamsatu ba'daha salbiyatun wa sab'atu ba'daha sifatu ma'anin. Wallati ba'daha ma'nawiyatun. Inilah 20 sifat. Yang pertama wujud ialah sifat nafsiyah. 5 sesudahnya ialah sifat salbiyah. 7 sesudahnya merupakan sifat-sifat ma'ani. Dan yang sesudahnya itu pula sifat-sifat ma'nawiyah. Mana kaunuhu itulah. Kaunuhu itu sifat ma'nawiyah. Okay. Maka dia ulang balik. Sekarang ni dia ulang balik. Tak diulang dari segi bilang sifat. Sekarang ni ulang Allah itu bersifat. Bagaimana? Maka kebanyakan dalam ni dia akan datang dalam sirah isim fa'il lah. Tak? Isim fa'il. Antaranya tengok ni. Muka surat 14 tu. Fahuwa subhanahu wa ta'ala wajibul wujud. Qadimun bakin. Situ ada qadim, ada sifat kudrat. Ada sifat kidam. Bakin sifat baqa'. Mukhalifun fi dhatihi li jami'il khalaiqi. Falaysa bijismin wala aradin wala yattasifu bil makan wala bil zaman wala bil yamin wala bil shimal wala bil khalfi wala bil amam al-qa'imu bi nafsihi wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi. Maka dia Allah Ta'ala wajibul wujud, wajib ada, qadim dan kekal, tidak sama zatnya dengan seluruh makhluk ciptaan. Allah bukan jisim, bukan arad. Kita faham dah jisim arad kan? Apa itu jisim? Himpunan jirim-jirim. Itu jisim. Dia gabung jirim-jirim, jisim panggil. Dan dia bukan arad. Arad tu apa dia? Sifat makhluk. Tidak bersifat dengan tempat. Dia tak ada kaitan dengan sifat. Sebab apa? Sebab tempat itu ialah makhluknya. Jadi isu tempat dan tempat ni dia senang je. Kita faham tempat, kita faham apa itu tempat, maka kita akan hukum sendiri lah. Kalau kita belajar akidah, tahu akidah, dan kita belajar akidah betul, bila kita kenal ke tempat tu apa, kita boleh hukum lah. Boleh tak Tuhan bertempat? Jangan kata nak jawab boleh tak boleh lu. Biar kenal tempat tu apa. Ni tak kenal tempat orang panggil. Orang panggil tak kenal tempat. Bila tak kenal tempat tu, boleh jadi Tuhan ada tempat, tapi tempat yang layak lah. Boleh jadi Tuhan ada tempat, tapi makan adami, tempat hak tak ada. Jadi tu biar istilah pelik-pelik. Orang awam dengar macam hebat. Macam hebat. Bagus, hebat dia ni. Sebab dia boleh keluarkan makan adami, tempat yang tak ada. Biasanya tempat ni benda hak ada, dia boleh sebut tempat hak tak ada. Jadi orang awam terpegun dengan kepetahan dan kepidatonya. Tapi kalau fikir balik, tempat tak ada orang bagi tempat ke dah? Tak ada tu ada tak? Tak ada dah. Nak nama tempat. Reka lah tu panggil. Nampak tak? Itu reka. Dia kata ada ahli falsafah, memang ahli falsafah ada bincang, tapi benda tu tak betul. Ahli falsafah perbincangan falsafah memang dia bincang bab tu, tapi memang ditolak oleh ulama Islam ni. Nak pergi tempat hak tak ada pula. Habis tempat akhirnya cari tempat hak tak ada. Tempat-tempat lain tak ada, dia cari tempat hak. Tak pergi juga tempat mana. Tak senang duduk kalau tak ada tempat.
Ingat Tuhan macam makhluk. Tidak bersifat dengan tempat. Dan dengan waktu. Kalau kita faham apa itu zaman, apa itu waktu, maka kita takkan pusing. Dah Tuhan mari 1/3 malam naik turun ke guana. Nampak tak? Turun pada 1/3 malam. 1/3 malam tu masa. Nampak tak? Jadi kalau kita faham masa itu makhluk Allah, masa itu apa hakikat masa sebenarnya, maka kita takkan senang-senanglah termakan dengan hujah-hujah begitu. Okey. Tidak pula kanan, kiri, belakang, depan. Kiri, kanan, depan, belakang ni sama. Ni sebuah bagi satu benda. Dan kalau Tuhan tu memang bertunggalan, esa sejak azali, macam mana nak nisbah dia depan, belakang, kiri, kanan? Tak boleh lah. Dia maha bersendiri, berdiri dengan sendirinya, maha esa pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Jadi kita lihat di sini sikit lagi. Hayyun alimun bikulli syai' ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun muridan likulli syai' jara wa baraza minal awalimi wa ma lam yakun minha qadirun ala kulli syai'in minal mumkinati wa ala i'damiha la yusharikuhu fi dhalika musharikun sami'un likulli mawjudin mubsirun mutakallimun bikalamin azaliyyin munaz bikalamin azaliyyin bikalamin azaliyyin munazzahin. Kan dia tak perasang ni. Kalam itu yang tanazzuh. Munazzahin. Tengoklah pada syarahnya. Bikalamin azaliyyin munazzahin. Sah bukan boleh sah mutakallimun munazzahun, tapi munazzahun tu mutakallimun yang berkata-kata yang mana kalamnya itu maha suci daripada berhuruf bersuara dan berhuruf. Tapi baca bagi depan pun ada wajah tapi jauh sikitlah. Jauh sikit tu. Bikalamin azaliyyin munazzahin anis sauti wal harfi. Maka hidup dan maha hidup dan maha mengetahui tentang segala yang telah berlaku, sedang berlaku dan apa yang belum berlaku. Ma yakun wa ma lam yakun. Ma kana apa yang telah berlaku. Ma yakun apa yang akan berlaku. Wa ma lam yakun. Ma yakun apa yang sedang berlaku. Wa ma lam yakun. Wa ma lam yakun. Dan apa yang tak akan berlaku. Maha suci apa yang telah berlaku, sedang berlaku, boleh, dan apa yang belum berlaku. Lam yakun ataupun apa yang tak akan berlaku. Tuhan tahu belaka. Maha berkehendak kepada segala sesuatu yang berlaku. Muridan likulli syai'in. Jara wa baraza minal aw, yang muncul pada alam ini dan begitu juga apa yang tidak ada munculnya pada mereka, yakni pada alam-alam ini. Makna apa yang berlaku semua dengan kehendak Allah. Tidak ada yang berlaku tanpa kehendak Allah. Apa yang berlaku tu maknanya Tuhan nak lah. Tuhan nak gitu. Kalau tak berlaku maknanya Tuhan tak nak. Kalau tak berlaku, tak, maka Tuhan tidak nak. Maha berkuasa atas segala mumkinat pada mewujudkannya. Qadirun ala kulli syai'in minal mumkinat wa ala i'damiha, begitu juga berkuasa untuk mentiadakannya. Lepas mengadakan, Tuhan mentiadakan pula. Allah Ta'ala memfanakkan pula. Berkuasa juga. Wala yusyariku fi dhalika musyarikun, dan tidaklah suatu pun yang berkongsi dengannya pada demikian itu. Tidak ada seseorang atau sesuatu pun yang berkongsi dengan Tuhan pada ketuhanannya. Tak ada orang, tak ada sekutu. Maha mendengar bagi setiap perkara yang wujud. Maha melihat dan maha berkata-kata dengan kata-kata yang azali, yang suci daripada sifat bunyi dan huruf. Jadi yang suci itu sifat kepada kalam, bukan sifat tu hak dekatnya. Kalau sifat pada mutakallim jauh sikit lah.
sifat kepada kalam. Munazzahin 'anis sauti wal harfi. Okey. Jadi di sini dia tidak itulah dalam Sanusi, Imam Sanusi dia himpunkan. Ini satu benda yang Allah Taala beri kepada Imam Sanusi Imam Sanusi radhiyallahu taala ataupun rahimahullah. Imam Sanusi, Allah Taala beri kepada dia ilmu yang mana dia himpunkan segala sifat tu dalam 2 kalimah syahadah. Dan dia orang pertama buat tu. Sebelum ni perbincangan sifat itu secara satu-satu-satulah. Imam Sanusi dia gabungkan 20 sifat, hak wajib, hak mustahil, hak harus bagi Allah, dan juga yang wajib, mustahil dan harus bagi Rasul dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak ni memang orang kata ini karamah yang Allah Ta'ala beri pada Imam Sanusi. Dia orang pertama. Besar tu. Bagaimana boleh himpunkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam tu menghimpunkan 50 akidah. Hak kita dengar tu 50. 20, 21 jadi 41. 4 wajib, 4 mustahil, 8 tambah 1 harus bagi Rasul, 9. 21 tambah 41 tambah 9, 50 akidah tersimpan dan terhimpun pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia bahaskan makna la ilaha illallah tu. La ilaha illallah la mustaghniya an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Nampak tak tu? Ada? Ada. Okey. Macam mana kita nak letak bahawa istighna dengan iftikar? Macam mana kita nak letak sifat-sifat ni, kita bincang sifat hak wajib lah. Macam mana nak letak bahawa istighna dengan iftikar? Sifat istighna'ul ilah an kulli ma siwah, terkaya Allah daripada selainnya. Waftiqaru kullu ma adahu ilaih, dan berhajatnya segala yang selainnya kepada Allah. Jadi macam mana dia susun? Kalau nak ngapal kadang payah juga. Kaedah ni mudah je. Tengok kepada kesang sifat tersebut. Okay. Kita ambil kepada hak senang dulu. Iftikar. Daripada 20 sifat, kita ambil 13 lah, sebab kaunuhu tu kita benda sama je. Daripada 13 sifat tadi, sifat mana yang menunjuk dalilnya itu alam. Dalilnya itu merujuk kepada alam, berhajat kepada Tuhan menciptakannya. Iftikar tu makna berhajat selain pada Allah, kepada Allah. Maka cara kita nak kategorikan ialah kita ambil mana sifat yang berkait dengan wujud alam. Alam ni menunjuk kepada Tuhan bersifat dengan sifatnya. Mana dia? Ialah pertama ialah kudrat kan? Kudrat. Satu kudrat. Dalil ada alam makna Tuhan bersifat dengan kudrat. Dan Tuhan bersifat dengan iradah. Tuhan bersifat dengan ilmu. Tuhan bersifat dengan hayat. Dan Allah itu esa. Kalau tidak esa takkan ada alam. Maka hak tu duduk bawah iftikar. Lepas tu nak cara mudah, hak baki tu tak istighna. Hak baki tu tak istighna. Jadi ambil pula iftikar. Iftikar ada 5 sifat. Tambah lagi kepada 4 hak kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayya tu. Jadilah 9 lah. Istighna ni mana sifat-sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu terkaya dia. Terkaya makna tidak berhajat kepada hak lain. Bahawa dia wujud. Kalau dia tak ada, mana perlu ada yang mengadakan dia. Dia kekal. Kekal makna dia tak berhajat pada hak lain sebab dia kekal. Dia bersifat dengan kidam. Dia tu sedia, tak berhajat pada lain sebab tidak berhajat kepada yang lain mengadakannya, kerana dia telah kidam, dia telah sedia. Dia menyalahi makhluk. Sebab kalau sama makna berhajat kepada yang menjadikannya. Qiyamuhu binafsihi.
Dia berdiri sendiri. Kalau tidak, dia itu berhajat pada yang lain menciptakannya. Sama, basar, kalam ni sifat kesempurnaan. Kalau tak bersifat dengan ni, dia berhajat kepada orang yang membuang dan menghilangkan daripadanya sifat-sifat kekurangan tadi. Maka istighna itu ada, boleh kita letak pada 8 sifat ini. Kau tengok pembahagiannya gitulah. Cuma cara senangnya ialah tengok kesan sifat itu kok mana. Maka dia tu duduk bawah iftikar ataupun bawah istighna. Cuma Imam Sanusi dia tambah lagi. Dipaham daripada sifat istighna Allah Ta'ala ialah tanazzuhuhu ta'ala anin naqaisi. Bila Tuhan terkaya, maha suci Allah daripada kekurangan, dan maha suci Allah daripada pencipta, daripada tempat, daripada a'raq, sifat makhluk. Dan tidak wajib membuat sesuatu daripada segala mungkin. Terkaya Tuhan maknanya Tuhan tak wajib buat atau tak buat. Sebab dia kehendak dia. Dia terkaya, tak perlu untuk ada makna mustahil ada sesuatu yang memaksa dia buat. Sebab dia terkaya. Dan juga faham daripada iftikar itu bahawa alam sekaliannya baharu. Dan juga faham bahawa tidak ada kesan bagi makhluk ini. Makhluk ini tidak ada perbuatan baginya. Dengan maksud yang memberi kesan. Kerana semuanya itu Allah yang buat dan mereka berhajat kesemuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Okey, sikit lagi kita nak habiskan. Wa yajibu lil anbiya alaihimus salatu wassalam al-ismah fala yaqa'u minhum khalafatun lillahi fi amrihi wa nahyihi wa kadzalikal malaikah. Wajib bagi para nabi alaihimus salatu wassalam al-ismah. Apa maksud ismah? Bersifat maksum, iaitu terpelihara daripada kesalahan. Maka tiadalah pernah mereka terjebak untuk menyalahi Allah pada perintah dan larangannya. Begitulah juga keadaannya bagi para malaikat. Samalah, para malaikat maksum, para nabi pun maksum. Makna mereka tidak melanggar apa-apa kesalahan yang Allah Ta'ala tu, dan juga mereka terpelihara daripada melakukan dosa. Wa yajibu lirrusuli alaihimus salatu wassalam. Ini sifat Rasul pula. Tablighu ma umiru bitabligh minal ahkami wa ghairiha kal yaumil akhiri wa ma fihi minal hisabi wal iqabi was sirati wal mizani wal jannati wan nari wa bil arshi wa bil kursi wa bil kutubis samawiyyati war rusuli wa ma waqa'a lahum min umamihim wa bil huril 'ain wal wildan wal awliya wa isra'ihi sallallahu alaihi wasallam wa bil mi'raj. Wajib bagi para rasul Nabi alaihi wassalatu wassalam tabligh, menyampaikan segala yang diperintahkan ke atas mereka untuk menyampaikan kepada makhluk. Apa yang Tuhan suruh perintah siapa, memang Nabi tak tinggal, memang Nabi sampai, tak sembunyi walaupun sikit. Tapi ada perkara yang Allah Ta'ala tak wajibkan sampai, maka itu atas Rasul lah nak sampai ke tak mau sampai. Dan ada perkara yang Tuhan tak beri sampai, tak beri khabar, itu Nabi tak beritahu lah. Kepada makhluk merangkumi hukum hakam dan selainnya. Juga maklumat yang bersifat sam'iyat. Ini masuk dalam sam'iyat. Hari akhirat dan apa yang berlaku padanya, al-hisab, hari perhitungan, balasan buruk bagi orang yang berdosa. Balasan buruk tu maknanya ikut lah. Sirat, titian, as-sirat. Titian. As-sirat bahasa Arab. Terjemahannya titian atau jambatan. Bukan siratul mustaqim. Titian siratul mustaqim tu bukan. Siratul mustaqim itu agama Islam. Titian tu sirat dah. Al-mizan, timbangan amalan. Syurga, neraka, arash, kursi dan kitab-kitab samawi yang kita wajib beriman. Yang 4 itulah. Quran, Taurat, Injil, Zabur. Serta wujudnya para rasul. Adanya rasul-rasul. Dan ujian setiap apa yang menimpa mereka daripada umat-umat mereka. Apa kisah mereka dengan para umat, apa yang berlaku pada mereka, kena berimanlah. Begitu juga tentang hurul ain, bidadari, al-wildan, budak-budak suruhan dalam syurga, dan wujudnya para wali-walinya, i'tiqad para awliya ni, sebab disebut dalam Al-Quran. Kisah Maryam disebut adanya makanan pada musim, bukan pada musimnya. Itu kepercayaan kepada
aulia. Adanya makna bagi Allah ni wali-wali, kekasih-kasih Allah yang bukan Nabi. Begitu juga tentang Isra' baginda dan Mi'rajnya. Begitu juga Isra' Mi'raj Rasulullah SAW kerana iman. Jadi ini ringkas je lah ni. Sekadar sebab tu saya kata berkaitan dengan ni, maknanya sekadar nak jazam, nak sebut akidah ni je. Dalil-dalil hak ijmali ni kena tutup lah daripada kitab-kitab yang tak dapat tidak ni had fardu ain. Wa bi anna syuhada'a ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Begitu juga tentang para syuhada yang hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan dikurniakan rezeki. Nampak? Ini dalam ayat Al-Quran disebut tentang para syuhada yang mati syahid. Wa bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi alamatis saah. Begitu juga tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad SAW, dan tanda-tanda as-saah, tanda-tanda hari kiamat. Itu disebut dalam hadis dan juga sebahagiannya dalam Quran. Itu tanda-tanda itu ambil daripada kitab-kitab lainlah kita untuk mendalaminya. Wa tajdid, kena beriman juga tu. Ni perkara-perkara yang kena beriman ni. Wa tajdid taubati minadz dzunub, dan juga tentang memperbaharui taubat dari dosa-dosa. Ini dimasukkan sedikit berkaitan dengan, kalau ikutnya ni bukan isu akidah ni. Tapi ada sedikit isu akhlak ataupun tasawuf. Dan itu menjadi kebiasaan ulama Malikiyah dalam kitab-kitab mereka pun. Hatta kitab fiqh sekalipun, kitab fiqh mula-mula tu akan cerita bab akidah secara sikit, baru masuk fiqh, panjang fiqh. Akhir dia akan sebut bab akhlak dan juga tasawuf sedikit. Sebab tak lari. Itu antara mumayyizat, keistimewaan karangan-karangan ulama Malikiyah. Memang dia akan sebut. Pada ghalibnya lah. Juga tentang membaharui taubat daripada dosa-dosa. Kita kalau berdosa wajib bertaubat. Dan redha dengan qada dan qadar. Dan tentang redha kepada qada dan qadar. Qada iaitu atas ta'rif Maturidiyah itu, qada itu pelaksanaan Allah apa yang telah ditentukan. Qadar itu ketentuan Allah sejak azali. Nampak tak? Itu di sisi ta'rif Maturidiyah. Asy'ariyah baliklah. Qada itu ketentuan Allah, qadar itu pelaksanaan bagi apa yang telah ditentukan. Balik dua tu je. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tamatlah kita bacaan secara ringkas. Kita sedekahkan Al-Fatihah pada pengarang dengan niat supaya Allah Ta'ala memberi kepada kita ilmu dan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita dan orang-orang yang kita kesayangi, dan juga memberi hidayah pada seluruh umat Islam dan menjaga kita daripada segala malapetaka dan bencana. Dengan niat yang sedemikian, wa bikulli niyatin salihatin syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada soalan? Ada nak tanya? Ada. Ada kertas tak? Buka masa 12.45 tak ada. Kita pergi makan. Ya.
Hmm. Ah. Antaranya ialah dalam surah Maryam ayat 71. Wa immikum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Situ. Surah Maryam ayat 71. 71. Jadi titian dia sebutlah, tidak ada di kalangan kamu kecuali akan lalu dia. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan adalah atas Allah Taala itu satu ketetapan yang tidak ada, tidak boleh berubah lagi. Maknanya setiap orang akan melaluinya, hatta para anbiya. Jadi hak dalam Quran disebut sebahagiannya dalam panjangnya dalam hadis. Jadi bukan ialah ada disebut secara umum dalam Quran dan perincian dan sebahagiannya itu datang daripada hadis. Dia bukan maknanya segala benda tak ada dalam Quran tu maknanya tak boleh percaya. Tak. Sebab Quran dan hadis ni dua sinuan, benda hak berkait-kaitan. Cuma sirak tu ada tak dalam Al-Quran? Ada disebut. Maknanya kalau kita buka tafsir berkaitan dengan ayat itu, adalah iaitu surah Maryam ayat 71. Ada ayat lain lagi? Kat mana lagi? Tapi ingat. Mana ayat lain? Ihdinas siratal mustaqim. Tu agama Islam boleh kok. Okay, lagi soalan? Ta'aluk. Jadi ta'aluk itu maksud ta'aluk ni makna aspek jenis ta'aluk ke? Samaratus sifat itu ialah berkaitan bicara sifat. Samaratus sifat ialah kesan daripada sifat itu. Apa yang hasil pada sifat itu. Dalam tu perbahasan mengenai ta'aluk. Jadi samaratus sifat tu umumlah. Jadi samaratus sifat tu kita sebut sebagai nak bezakan kena-kena antara zat dan kesan pada zat. Faham tak? Jadi kita sebut selain daripada zat itu samarah dia. Cuma dalam bentuk samarah dia tu makna perbincangan ta'aluk situ. Ta'aluk dia ta'aluk taksis ke, ta'aluk ta'thir ke, ta'aluk inkisyaf ke, ta'aluk dalalah ke, itu semua perbincangan samaratus sifat lah tu. Perbincangan tentang samaratus sifat. Dalam tu bincang bab ta'aluk. Lepas tu bincang tentang tempat ta'aluk. Dia bertakluk kepada maujudat ke, kepada segala hukum akal ke, kepada mumkinat ke. Itu orang panggil perbincangan tentang samarah sifat lah tu. Lagi? Ada soalan? Tak ada Sekejap, ada soalan. Tunggu sekejap. Apa dia? Di sisi Asy'ariyah dan dari segi penggunaan akal. Dari segi Asy'ariyah dan Maturidiyah sama je. Akal ini menurut kepada nas. Maknanya Al-Quran dan hadis nas itu didahulukan. Akal ni khadimun linnas, dia mengkhidmatkan. Dia khidmat dan tunduk kepada nas. Jadi kalau kereta api tu gaboknya Quran, hadis, akan ikut turut. Dia tidak akan meletakkan perkara yang menyalahi kepada akal. Adapun Mu'tazilah, Mu'tazilah secara umum lah. Kalau kita bincang perici tu lain, secara umum Mu'tazilah dia mendahulukan akal. Quran tu kena faham ikut akal. Quran dipaham mengikut akal. Di sisi Mu'tazilah. Di sisi Ahli Sunnah, akal kena faham ikut Quran.
Faham tak? Akal kena faham ikut Quran. Itu ahli sunnah jamaah. Sama ada Asy'ariyah atau Maturidi. Adapun Mu'tazilah, yang mana kita panggil sebagai Neo Mu'tazilah atau golongan liberal, kalau boleh kata kita kata liberal, mereka ini nas Quran hadis itu kena ikut akal. Itu salah tu. Itu tak betul. Okey, dalam isu makrifah itu ada beza berkaitan dengan Asy'ariyah dan Maturidi. Asy'ariyah dalam ma'rifatullah wajib dengan syarak. Wajib dengan syarak. Wajib dengan daripada hukum syarak. Maknanya kalau tanpa adanya syarak, tak wajib ma'rifatullah. Maturidiyah, ma'rifatullah wajib dengan akal. Pada isu ma'rifatullah saja. Isu ma'rifatullah. Ada pun isu-isu lain, waktu akal menurut kepada nas. Kerana Maturidi kata, walaupun tak ada nak syarak pun, maka akal semata-mata memang kena Tuhan dah. Memang dia kena kewajipan kena Tuhan, walaupun belum datang syarak. Asy'ariyah kata tak, datang syarak, baru kewajipan tu datang. Jadi pada isu ma'rifatullah saja. Boleh? Soalan belakang tadi? Wariduha, warid ni datang, tu kena baca tafsiran. Baca bukan terjemahan. Yang dibaca tu terjemahan. Terjemahan tu ialah alih bahasa, tak terjemah kepada Quran. Dalam tafsir, sebahagian ulama ayat ini menunjuk kepada tidak ada seorang pun kecuali akan melalui, didatangi neraka. Apa maksud didatangi neraka? Wariduha, warid melaluinya. Dia terjemah apa situ? Mendatangikan neraka kan? Dia tulis apa? Tidak ada di kalangan kamu kecuali didatangkan kepadanya neraka. Okey, kalau kita faham itu maknanya semua orang neraka akan mari ke? Sebab itu terjemah ni kena perhati molek. Wa in minkum illa wariduha. Waridnya siapa? Wa in minkum, ai ma minkum, tak ada seorang pada kamu pun akan warid, melaluinya, melalui neraka. Lalu kat mana? Masuk neraka ke? Masuk neraka tu tak, lalu kat atas. Dan Nabi termasuk pada tidak ada daripada seorang kamu. Dan Nabi lalu masuk neraka ke? Mustahil gitu. Melalui makna melintasi dengan sirat. Kan neraka duduk bawah kan? Neraka duduk bawah. Daripada mauqif, melintah bawah itu neraka. Seberang sana ialah syurga. Orang yang tergelicir itu daripada Allah Ta'ala tentukan untuk diazab akan tergelicir daripada sirat. Itu detail itu ada dalam hadis. Dalam ayat ini dia sebut sebagai isyarat kepada sirat tersebut. Dalam terjemah dan apa? Hatta terjemah tu pun kita boleh kritik, bukan boleh kritik.